Kat mana dia? Okey, sini. Untuk mencapai solat khusyuk, ketika kita berdiri tegak, antara yang diajar adalah baca isti'azah, ludah ke kiri, ludah isyarat lah, iqamah, surah An-Nas. Okey, ini sebenarnya sebelum ni dalam buku ni, tapi saya ada terjumpa lagi satu buku, tajuk dia Menembusi Alam Khusyuk oleh Zainal, lebih kurang gitu nama penulis buku, Abi Zainal lah, lebih kurang Abi Zainal. Dia cadangkan 8 perkara yang dibuat ketika berdiri tegak. Ni saya harap boleh salin, sebab tak ada di nota ni. Yang pertama sekali adalah kita berdiri tegak tu kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama sekali adalah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Yang ketiga kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali. Ini untuk mendapat solat khusyuk ni, tip-tip dia. Yang keempat kita baca 3 kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dah jadi berapa dah? 3, 6. Okey, 7, 8. 7 kita bersyahadah. Lepas pada kita habis surah An-Nas tu, kita baca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia cadangkan supaya perbaharui syahadah kita pada setiap kali kita nak bersolat. Dan yang ke-8 adalah dia suruh kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu memang kita beramal tu. InsyaAllah kita cuba buat. Walaupun mungkin kita tidak ke-8 contoh. 4 pun tak apa, kan? Baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ataupun kita pun bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita mungkin tak sempat kalau dah nak mula kan. Contoh nak mula solat. Okey. Boleh ya? Okey. Seterusnya niat. Lepas tu, niat tu memanglah semua dah okey kan. Takbiratul ihram, ni memang kalau pelajar-pelajar kita nak khusyuk solat, dia memang tak dapat tidak, mesti dia faham bacaan yang dia baca dalam solat tu. Maknanya dia faham bahasa Arab tu. Kalau doa iftitah tu bahasa Arab kan. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati, semua dia faham. Kadang-kadang dia tak faham, contohnya fataras samawat. Fatara tu apa ustazah? Macam tu. Kita cakaplah fatara tu adalah menciptakan langit dan bumi. Dia baca dalam keadaan dia faham. Lepas tu yang bahayanya ada pelajar-pelajar kita, memang saya betul-betul saya terkejut. Bukan seorang tapi beberapa. Ni sekolah memang kawasan saya sekolah dulu, tapi sekolah yang saya singgah sekejap. Dia sekolah-sekolah yang macam SMK biasalah. Dan pelajar-pelajar pula yang kalangan mungkin daripada bukan penduduk tempatan lagi itulah lebih kurang. Tapi yang saya sangat terkejut bila dia baca doa iftitah ni, bila kita macam saja buat macam isi masa kosong masa tu dalam kelas, kan kita macam release kan, panggil apa? Release kan. Ganti-ganti kelas ni. Relief. Kita ganti kelas ni, kita minta dia orang baca saja isi masa. Kita minta awak datang sini jap. Okay, baca doa iftitah. Apa yang dia baca adalah macam ni. Dan inna sunnah wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Macam tu. Lepas tu last kali tu wabizalika umirtu wa ana minal musyrikin. Allahu akbar. Saya punya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Tu sekolah SMK tu, sekolah menengah. Sebab memang kebetulan saya memang mengajar sekolah menengah sepanjang perkhidmatan. Saya rasa Allah sangat takut. Sangat takut dan patutlah akhlak dia sangat teruk. Kan? Sebab dia baca
contoh gitu kan dia punya memang betul. Kan Allah, saya bukan seorang, seorang lagi saya panggil lagi. Saya betulkanlah saya cakap masa tu, tapi biasalah budak-budak ni apa yang dia biasa tu dia akan awal dia adalah peringkat sekolah menengah lah sepatutnya. Maknanya kalau boleh cikgu, maknanya di sekolah menengah, di sekolah rendah ni dah macam mantapkan dia punya solatnya. Supaya dia pergi ke sekolah menengah tu sekurang-kurangnya solat dia tu sempurna. Bacaan, amalinya, qaulinya dan itulah qalbi. Nah, saya terpaksa berdepan gini untuk takbiratul ihram. Untuk apa ni? Takbiratul ihram dan baca surah Al-Fatihah. Apa yang dikongsikan dalam buku Menembusi Alam Khusyuk tu, dia cadangkan selain pada 8 perkara tu, dia dalam buku dia ada cerita bagaimana tentang membaca bacaan solat dan keadaan roh yang membaca. Bukannya sekadar lidah di lisan saja baca. Macam mana dia kata supaya lidah kita, lisan kita baca seiring dengan hati kita ataupun roh kita baca. Hati kita ataupun roh kita lah dia kata. Maknanya dia punya supaya apa yang dibaca oleh lidah kita juga dibaca oleh roh kita. Apa yang roh kita baca sebut dia dibaca oleh lidah kita. Tapi saya rasa agak berat lah, tapi boleh boleh bagi tumpuan tak? Boleh tak? Dengar. Jadi agak susah nak bercerita, tapi saya ceritakan juga ni. Dia buat satu simulasi. Dia kata dia kata okey, semua angkat tangan dia kata. Kita pun angkatlah tangan kan. Dalam buku ni lah kita pun cuba buat angkat tangan dia kata. Okey, jatuh tangan. Dia kata bayangkan kalaulah tangan kita ni jasad kita ni tak ada. Maknanya baju je ada. Cuba pecah baju kan, contoh pecah baju je tinggal. Rasa-rasa baju ni ikut naik sekali ke tak? Masa gini dia naik sekali lah sebab adanya tangan kita, adanya lengan kita kan. Baju ni ikut sekali. Kalau rasanya tak ada lengan kita ni, tak ada tangan kita ni, rasa-rasa baju ni dia boleh tak berdiri macam ni? Tak boleh kan? Dia macam, dia akan lembek lah kan, dia akan lembut. Dia kata, begitulah juga dia kata dengan tangan kita ni. Tangan kita boleh tegak gini, boleh bergerak gini sebagainya tu. Dia kata sebenarnya ada roh dalam jasad kita ni. Rohnya dalam diri kita ni. Sebab itulah berlakunya kalau roh dah keluar daripada jasad, badan kita secara automatik akan jatuh dan terbaring, lembek. Dia pun suruh kita buat gitu. Dia suruh kita buat beberapa kali supaya kita lebih faham dalam diri kita ni ada roh dan ada jasad. Tu. Okey. Okey, lepas tu dia suruh kita buat lagi seterusnya sebab dia nak suruh kita tahu macam mana bacaan roh dan bacaan lidah kita di luar ni. Dia suruh kita tutup mulut. Dia suruh kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Semua boleh baca. Semua tutup mulut dan baca Bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Okay, dah selesai. Okay, sekarang ni dia suruh kita baca surah Al-Fatihah dalam hati. Bukan dengan lidah dan mulut. Okay, saya bagi masa baca surah Al-Fatihah menggunakan hati. Saya dah siap? Dah siap, okey dah siap. Dalam buku tu lagi, dia cerita, dia suruh kita baca dalam keadaan yang Fatihah yang laju, yang cepat. Okey, saya bagi masa. Kita mulakan baca Fatihah dengan laju. Dah siap? Okey. Mana selesa baca Fatihah dengan tenang tadi, dengan laju tadi? Rasa-rasa mana selesa? Ada orang jawab tak?
Baca Fatihah dengan laju ke baca Fatihah dengan tenang tadi? Dengan tenang kan. Dengan tenang kan? Tenang. Dengan tenang. Cikgu boleh Dengan buka tenang. mic tu untuk menjawab soalan Ustazah tu. Bolehlah kita sambil-sambil Ustazah berikan cikgu-cikgu boleh tanya. Jawab kan? Dengan tenang. Okey, maknanya okey, dengan tenang. Okey. Saya teruskan lagi ya. Lepas tu dia suruh kita baca Fatihah tu dengan laju dan dengan tenang. Kita pilih yang tenang. Tapi mengapa dia kata masa kita baca dengan lidah, kita baca dalam keadaan yang laju? Kan? Sedangkan hati kita masa baca tu, kita lebih selesa dengan tenang. Satu. Tapi bila kita baca di luar lidah kita ni, kita akan baca laju. Itu menandakan antara lidah kita baca dengan hati kita, dia tidak seiring. Orang panggil apa? Tidak berkait lah. Yang dia nak adalah apa yang dibaca oleh hati tu, itulah yang disebut oleh lidah kita. Maknanya kena hati dulu baca. Ataupun panggil ruh lah baca. Contohnya dalam hati kita kata Bismillahirrahmanirrahim, barulah kita dalam serentak dengan tu juga kita Bismillahirrahmanirrahim. Dia seiring, dia terikat lidah dengan hati kita. Baca tu serentak, barulah kita tidak akan baca tu kosong. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita duk terikat dengan ni, kita akan baca dengan hati dan kita akan baca dengan lidah. Serentak, seiring. Boleh? Mana itu satu latihan dan percubaan yang kita kena buat supaya kita dah biasa gitu. Jadi menjadikan kita akan lupa sekeliling kita dan kita hanya fokus kepada bacaan surah Al-Fatihah itu saja. Selain ada lagi beberapa cadangan yang kita akan sebut lepas ni untuk lebih menghayati dan lebih khusyuk dalam bacaan Al-Fatihah ni. Okay, itu teknik ataupun teknik untuk baca dulu. Belum lagi menghayati lagi. Okey. Mungkin cikgu-cikgu, ustaz-ustazah dah biasa dengan surah Al-Fatihah ini adalah daripada hadis kursi yang mengatakan dialog antara Rasulullah dengan antara kita dengan Allah kan. Okey, kita akan tengok dia punya slide. Okey, ni kalau tengok ni adalah inovasi, termasuk inovasi juga. Selain pada modul tahsin solat, dalam tu kita buat juga interaktif ataupun berupa perisian soft copy lah. Okey, tapi ni masih lagi tidak dijual dan tidak diberi kepada siapa-siapa, masih lagi dalam proses penambahbaikan dan kemas kini. Okey, cuma untuk solat khusyuk ni saya terpaksa tunjuk dalam bentuk ni. Okey, membaca surah Al-Fatihah. Okey. Kita akan tengok hadis kursi. Menurut sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, aku telah membahagikan solat kepada dua percakapan, antaraku dengan hambaku, dan terserahlah kepada hambaku apa yang dimohon kepadaku. Okey. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maksud dia adalah dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Okey. Kita baca ni. Tatkala hamba Allah mengucap, okey. Bagi Allah Tuhan yang Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Allah jawab, Hamidani abdi, hamba aku telah memuji aku, ataupun aku sedang dipuja-puji oleh hamba-Ku. Itu terjemahan, tapi kalau lebih senang, lepas ni saya akan cerita dengan secara macam spontan gitu, dengan dialog kita. Hamba aku telah memuji aku. Bila mana hamba mengucapkan ini, Ar-Rahmanir Rahim.
Allah jawab, hamba aku telah memuji aku, menyanjung aku. Tapi dalam buku, boleh tak kisah, mana dalam yang saya baca tu masih lagi memuji ni. Maksudnya Hamidani pun memuji ni, tersalah ni disanjung. Okay, tak apa, terjemahan salah. Tapi ayat tu dah betul. Hamidani abdi, hamba aku memuji aku lagi. Okay, terus. Untuk ayat. Maliki yaumiddin. Okay. Maksud dia, Allah akan jawab, hamba aku telah mengagungkan aku. Oh, betul lah ni, terjemahan dia minta maaf salah ni, terbalik. Dipuja-puji oleh hamba aku tu tadi, Hamidani Rabbi, asna alaya abdi ni adalah hamba aku mengagungkan aku, ataupun betul juga dipuja-puji, boleh. Okey, terus bila mana hamba Allah mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. okey, hanya pada engkau kami memperhambakan diri ataupun kami sembah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Di antara hambaku, ini percakapan antaraku dengan hambaku dan bagi hambaku lah apa yang dimohon. Yang diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Tunjukkanlah kami, bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay. Allah akan menjawab. Amin. Allah menjawab, aku akan menggunakan hambaku dan terserahlah kepadanya apa yang dimohon. Maknanya bagi hambaku apa yang dia minta. Okay. Rasa-rasa boleh khusyuk tak dalam solat ketika kita membaca surah Al-Fatihah? Tapi kita kena buat latihan lah. Maknanya masa disebutnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah jawab, hamba aku memuji aku. Bila kita sebut Ar-Rahmanirrahim, Maha pemurah, Maha penyayang, Allah jawab, hamba aku memuji aku lagi. Bila kita sebut Maliki Yaumiddin, raja, pemilik di hari pembalasan ataupun raja di hari pembalasan, Allah jawab, hamba aku telah mengagungkan aku. Bila kita sebut Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi engkaulah, hanya pada engkaulah kami memperhambakan diri dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Allah menjawab, bagi hamba akulah apa yang dia minta, yang diminta, dan kita minta adalah ihdinas siratal mustaqim, bimbingkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan yang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maknanya kita memahami, sebab itulah kalau boleh kita baca tu satu, tidak terus gitu. Dan kita baca dalam keadaan kita berbisik. Kita biar baca tu kita faham dan kita dengar. Bukannya kita baca dalam keadaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Ada malas kan? Jadi kita baca tu dalam keadaan kita berharap supaya Allah jawab. Kita sebut Allah jawab, kita sebut Allah jawab, kita sebut Allah jawab. Semoga kita dalam khusyuk membaca surah Al-Fatihah tu. InsyaAllah. Okay, kita teruskan lagi dengan rukuk. Rukuk, sujud. Okay, masa rukuk ni, saya nak berkongsi, saya dengar, sebenarnya betul lah saya nak ceritanya, buku modul tahsin solat ni ataupun kursus hari ni sebenarnya adalah hasil daripada pencarian saya daripada saya berada di Mesir. Memang tercari-cari dan saya dapat surah Al-Fatihah di sana. Saya rasa sangat seronok untuk solat, tak sabar-sabar nak bersolat, sentiasa menunggu-nunggu waktu solat, duduk atas sajadah sebelum masuk waktu azan, belum masuk waktu solat. Tapi bila balik Malaysia, kita kerja, kita dengan anak dan sebagainya, kita dah mula lalai, cari lagi ilmu. Jumpa Ustaz Wan Sohor Bani Nirman, masa tu dia bagi ceramah dekat sekolah saya tu. Dia cerita tentang solat tu, rukuk dan sujud. Saya pun mendapat
khusyuk daripada Fatihah, rukuk dan sujud. Masih lagi tidak dapat sempurna masa Fatihah. Bila kita cari lagi, akhirnya kita jumpa pada tahiyat tu. Akhirnya tahiyat, macam mana nak khusyuk ketika tahiyat. Okay, untuk rukuk dan sujud ni, Ustaz Wan Sohor Bani Leman dia sebut, dia kata bagaimana kita nak merasa keagungan Allah. Yang kita rukuk tu kita akan baca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi ni maksud dia maha suci Allah yang maha agung dengan segala kepujiannya. Agung Allah itu dapat dirasai dengan kita dalam keadaan rukuk. Kalau kita berdiri, kita tak rasa keagungan Allah. Bila kita rukuk, kita akan dapat rasa keagungan Allah itu. Macam mana? Sebab kalau kita buat amali di luar, rukuk, sampai berapa minit kita boleh dalam keadaan rukuk? Mungkin kita boleh duduk 10 minit, mungkin 15 minit, mungkin setengah jam, tapi rasanya sampai sejam kita tak boleh duduk. Kan? Allah menjadikan kita dalam keadaan kita seimbang, duduk tegak. Tidak dalam keadaan rukuk seperti mana binatang-binatang berkaki empat. Agungnya Allah ni, dia cipta kita dalam keadaan kita seimbang, tegak. Kabat, apa panggil? Adalak. Macam tu. Dalam kita ni seimbang, tak ada sengit kan? Tegak. Macam itulah agungnya Allah. Dan dalam keadaan kita rukuk tu, kita dapat merasakan ini baru diri kita. Yang ada lagi kerajaan-kerajaan lain. Maksudnya keadaan yang di dalam hutannya, di dalam lautannya, di negara-negara lainnya, di alam barzahnya, di alam rahimnya, dan sebagainya. Maknanya luas lagi Allah itu, agungnya Allah itu. Jadi kita akan bayangkan masa tu betapa agungnya Allah. Tapi kita tak akan dapat rasa bila kita tidak rukuk. Kita akan dapat bila kita sedang keadaan rukuk. Okey, masa sujud. Okay, tidak tu macam okey. Ada cerita apa masa tu? Tak apalah, kita terus kepada sujud. Masa sujud ni, Ustaz Wan Sohor Bani Leman dia sebut, dia kata dalam anggota badan kita, dalam diri kita ni, anggota yang paling kita jaga dan paling kita muliakan adalah wajah. Betul tak? Kalau orang perempuan ni, dia akan jaga kawasan muka, dia akan pembersih mukanya, pakai bedaknya, apa-apa dia akan jaga kawasan muka. Mulianya muka kita kan, kita jaga. Tapi dengan Allah, wajah kita yang mulia ni, kita sanggup letak dia di bawah sekali tu, di tempat yang kita pijak dengan kaki. Kita sanggup, wajah kita yang mulia ni kita rendahkan, diri kita, wajah kita bersujud ke lantai ataupun tempat kita pijak dengan kaki tu. Kita menghinakan diri kita kepada Allah sahaja. Sedangkan kalau ikut Rasulullah pun kan dia sebut, kalaulah boleh umatku manusia ni sembah sesama manusia kan, tunduk sujud kepada sesama manusia, nescaya aku akan suruh perempuan ataupun isteri sujud kepada suami, tapi tak boleh. Sebab sujud kepada sesama manusia tak boleh. Tapi kita dibenarkan merendahkan wajah kita dibenarkan bersujud, diizinkan bersujud dan bukan diperintah pun. Jadi kalau kita nak bersujud dengan khusyuk, kita jangan merasakan bahawa kita terpaksa sujud. Kita kena rasa kita memang secara sukarela, sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, kita penuh syahdu, kita penuh rindu, memang kita yang nak sujud kepada Allah. Kita nak merendahkan diri kepada Allah. Kita memang nak meninggikan Allah. Sebab itulah kita baca dalam sujud kita tu, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi dengan segala kepujiannya. Sebab kita memang nak, kita memang tulus. Kita memang tanpa dipaksa. Kita memang, cerita susah dalam bahasa kan. Macam tu. Jadi kita akan dapat rasa kesyahduan ketika kita sedang bersujud kepada Allah. Dan dalam sujud kita, apa yang paling hampir dengan wajah kita ketika itu adalah tanah. Daripada tanah kita datang, ke dalam tanah juga kita akan kembali, kita akan masuk. Kita kena ingat gitu. Jadi dalam keadaan kita sujud tu kena lama sikit.
Kan bestnya dapat bersujud. Bayangkanlah orang-orang yang tidak dapat bersujud, orang yang sakit lututnya, orang yang sakit pinggangnya, orang yang sedang lumpuhnya, naknya dia letak dahi dia ke lantai, ke tempat sujud, tetapi tak boleh. Tak mampu, tak ada keupayaan. Tapi kita yang masih sihat ni, bersungguh-sungguhlah kita lamakanlah, rapat-rapatkan betul dahi kita tu biar kena tempat sujud tu dengan penuh rapat. Bukannya sekadar meletakkan. Kadang-kadang saya memang buat amali. Kadang-kadang pelajar ni dia sekadar letak je, dia pun cepat-cepat nak angkat, dia terus tekan kan, dia sujud tu terus tekan nak bangkit. Sebenarnya kena rapatkan betul-betul bahagian dahi dia ke lantai tu, ke tempat sujud tu. Kita akan dapat rasa kesyahduan bersujud kepada Allah. Okey, kita teruskan lagi dengan duduk di antara dua sujud. Okey. Untuk duduk di antara dua sujud ni, bacaannya adalah bacaannya adalah Rabbil Firli tu kan. Okey. Sini saya tak apa, teruskan bacaan yang kan Rabbil Firli warhamni kan, terus tu. Sekurang-kurangnya bahasa kita baca tu mesti kita faham apa yang kita baca tu. Minta ampun, sebab benda tu adalah besar tu. Semua besar-besar. Minta ampun, minta minta rahmat, minta hidayah, minta rezeki, minta keampunan, minta kesihatan dan sebagainya. Minta kecukupan. Kadang-kadang kita sujud, lepas kita pun bangkit. Cepat-cepat kita baca Rabbil Firli warhamni kan. Kalau rasa tak menghayat, tak meresap dalam jiwa, ulang balik. Kita bangkit tu kita Rabbil Firli, macam cepat sangat ni kan, macam tak meresap tu kan, tak meresap dalam jiwa, kita ulang balik. Rabbil Firli warhamni, terus. Boleh ya? Sebab besar-besar tu yang kita minta tu, 7 perkara yang besar-besar kita minta, angkatkan darjat kita, tinggikan kan darjat kita. Okey. Kita dah semakin hampir dengan tahiyat akhir. Okey. Untuk tahiyat akhir ni at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah tu kan. Okey, kadang-kadang pelajar kita dia tak tahu perkataan at-tahiyyatul mubarakatuh. Dia baca kan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Sebenarnya dia kena menghayati betul-betul bacaan tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyyat tu maksud dia segala penghormatan, segala keberkatan, segala kesejahteraan, segala kebaikan tulillah, hanya kepada engkau. Macam tu. Lepas tu Assalamu alaina, Assalamu alaika. Ketika ni saya dengar satu ceramah dan memang ada dalam hadis, cuma ada yang kata hadis tu maksudnya tidak macam itulah, tapi kita ambil dia punya daripada ceramah ni. Dia kata dalam tahiyat akhir ini adalah kisah Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Jadi ketika pertemuan di Sidratul Muntaha tu, Rasulullah mengucap at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah jawab kepada Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan kepada engkau wahai Nabi, dan rahmat dan keberkatan. Rasulullah jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kesejahteraan ke atas kami dan kepada hamba-hamba engkau yang soleh di bumi. Sebab masa tu Rasulullah di langit. Dan masa tu ni cerita ni saya sampaikan daripada kursus yang saya pergi. Kursus ni saya pergi ni berharga dia 1,800. Memang berbayar. Tapi saya dapat percuma sebab
suami saya menyanyi satu lagu kat situ. Tapi bila saya pergi tu saya memang dapat khusyuk ketika membaca surah, membaca at-tahiyat ni, tahiyat. Jadi ketika tu penceramah tu sampaikan, dia kata seluruh cakrawala yang ada di sekeliling langit tu bersyahadah kepada bersyahadah maknanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita kekalkan dalam syahadah dalam tahiyat kita, dan seterusnya kita berselawat kepada Rasulullah lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan sambung sehingga akhirlah salat Ibrahimiyah tu, dan akhirnya kita bagi salam. Okey, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Okey, itu adalah ketika daripada awal kita takbiratul ihram sampailah kita bagi salam. Rasanya boleh khusyuk.